Kita memberontak dengan Allah, kita tak sebut. Manusia tak sebut, aku tak setujulah dengan peraturanmu ya Allah. Kenapa pula perempuan kena pakai tudung? Janganlah nak paksa-paksa. Ini hak manusia. Tak ada orang Islam perempuan cakap direct, tapi dia rebel. Dia memberontak dengan perintah Allah, dengan perbuatannya. Tu apa saya, kita selalu paksa diri jadi baik di hadapan manusia. Perasan atau tidak? Kita jalan dengan lemah lembut, kita cakap dengan baik, kita makan dengan baik. Adakah kita hipokrit? Tak. Bila kita kerja, kita buat sehabis baik, kita jadi raja dekat rumah orang, kita bukan hipokrit, kita berusaha jadi baik. Mudah-mudahan kita akan jadi baik betul-betul. Redha dengan Allah pertama, redha dengan perintah Allah. Yang kedua, redha dengan larangan Allah. Allah larang, Allah kata haram. Walaupun kita suka, walaupun itu jalan yang mudah untuk dapat kesenangan. Contoh, kita tengok orang bukan Islam boleh kaya dengan judi. Kalau dapat duit banyak. Tapi kita tahu itu Allah haram, lalu kita pun tak buat. Boleh kaya dengan cara sekian-sekian, riba dan sebagainya, terlibat dengan rasuah. Kita tahu itu haram, walaupun kita suka, walaupun kita nampak benda tu boleh ubah hidup kita. Kita redha dengan segala larangan Allah, lalu kita tinggalkan. Dan yang ketiga barulah redha dengan segala ketetapan baik dan ketetapan buruk daripada Allah. Ada orang Allah beri kebaikan tapi tak redha sebab tak bersyukur. Dapat dah rezeki tapi dia nak lebih, jadi tak redha. Takkan banyak ni je? Takkan aku kerja susah ni je? Aku berniaga gini ni je? Bukan Allah tak bagi, Allah bagi. Tapi sebab dia tak syukur, dia tidak redha dengan ketetapan kebaikan yang Allah beri. Jadi 3 redha. Untuk kita dapat redha Allah, supaya kita mati, kita akan dipanggil wahai jiwa yang tenang. Apa maksud jiwa yang tenang? Jiwa yang redha dengan Allah. Wahai ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha kepada Allah dan kamu dapat redha Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuk di kalangan hamba-Ku yang aku sayang, yang aku cinta, yang aku redha, dan masuk ke dalam syurga. Jadi ingat 3 redha untuk dapat redha Allah. Redha dengan perintah Allah, redha dengan larangan Allah, lalu kita tinggalkan. Redha dengan segala ketetapan baik ataupun ketetapan buruk, maka kita akan miliki jiwa yang tenang. Sahabat-sahabat, ketenangan jiwa dapat apabila kita tidak menentang Allah. Bila kita follow rule yang Allah bagi, kita akan dapat jiwa yang tenang. Ada orang nak tenang, dia pergi holiday, tenang juga. Tapi selagi mana dia melawan Allah, tenang yang sementara, yang fake. Ada orang tak ada kemampuan, holiday tak dapat, makan yang dia nak tak dapat, pakaian yang dia nak tak dapat, hidupnya serba kurang. Tapi hidupnya taat kepada Allah, tinggalkan larangan Allah, redha dengan ketetapan susah hidup. Dia dapat ketenangan hati yang tenang. Dia boleh tidur lena, dan dia boleh bersiap untuk hadapi kematian. Dia tidak takut untuk kembali kepada Allah, sebab dia bukan hamba Allah yang rebel, yang memberontak dengan Allah. Kita memberontak dengan Allah, kita tak sebut. Manusia tak sebut, aku tak setujulah dengan peraturanmu ya Allah. Kenapa pula perempuan kena pakai tudung? Janganlah nak paksa-paksa. Ini hak manusia. Tak ada orang Islam perempuan cakap direct, tapi dia rebel. Dia memberontak dengan perintah Allah, dengan perbuatannya, bukan dengan perkataan. Dia tak direct menentang Allah. Yang lelaki ke tak cakap ya Allah sikit-sikit, tetapi perbuatannya menunjukkan dia rebel, dia memberontak, dia tidak bersetuju dengan perintah dan larangan Allah. Mulut tak cakap tak bersetuju, tapi perbuatan. Saya sangat bimbang apabila makin ramai influencer, orang yang berpengaruh di kalangan selebriti ataupun di kalangan founder ataupun di kalangan siapa saja, yang daripada pakai tudung kemudian buka tudung dengan alasan tidak mahu hipokrit. Dalam mentaati perintah Allah tidak ada istilah hipokrit. Tidak ada pilihan, wajib taat. Solat, tutup aurat, apa saja.
Semua itu adalah kewajipan, bukan tunggu ikhlas. Sama seperti kalau kita masuk sekolah. Kalau diberi pilihan, kita nak pakai je baju yang selesa kan? Tapi kerana peraturan sekolah, kena pakai baju macam ni, tudung macam ni, kasut macam ni. Bolehkah kita pergi jumpa guru besar? Saya tak setuju dengan pakaian ni. Warna putih ni susah nak jaga. Kasut susah nak jaga. Saya nak pakai baju biasa macam Mak Saleh di sekolah. Guru besar tu akan cakap apa? Boleh, tapi sila keluar daripada sekolah ni, cari sekolah yang bagi kamu pakai baju nak pakai macam mana. Ataupun kamu pergilah USA, UK ke, sekolah kat sana. Kenapa kita boleh ikut peraturan di sekolah? Walaupun kalau diberi pilihan, itu menyusahkan. Kerana dengan mengikut peraturan itulah kita akan dapat kejayaan. Kita akan dibenarkan bersekolah hingga selesai dan menuntut ilmu di situ. Sebab itulah, subhanallah, ada satu hadis Nabi SAW, hadis Qudsi. Allah SWT berfirman, jika kamu tidak redha dengan ketetapanku, kamu tidak redha dengan ketetapan perintah, larangan dan segala ketetapan Allah, maka carilah Tuhan selain daripadaku. Soalannya, carilah bumi selain daripada bumi ini. Bumi ini milik Allah, dan Allah lah Tuhan dan pemilik. Allah ciptakan kita. Allah berhak menetapkan rule dia, perintah dan larangan. Maka jika kita tidak mahu taat kepada Allah, soalahnya Allah tidak mengaku kita hambanya. Soalahnya Allah mengata dan menempelak, cari Tuhan lain. Kalau kamu tidak mahu menjadi hamba kepada Tuhan Allah, kepada Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Saya bimbang kenapa remaja ramai follow, walaupun mereka tidak ni, ramai follow yang pakai tudung buka. Saya tak nak hipokrit. Selama ni hati saya memang nak rambut saya cantik. Saya jumpa ramai pelajar-pelajar universiti. Ini pengalaman dulu, yang di sana buka tudung. Lepas tu bila saya tanya, bila saya jumpa, saya kenal kan, dia kata, Ustazah janganlah tengok Facebook saya pakai tudung. Tapi saya tak pakai tudung sebab saya tak nak hipokrit. Tapi kalau saya balik Malaysia, saya pakai tudung sebab mak ayah saya suruh pakai tudung. Selama ni saya pakai tudung sebab mak ayah. Tapi sekarang saya, masa tu suami saya, kami duduk di Brisbane, Australia. Saya jumpa student sana yang free hair. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya sebenarnya kat Malaysia pakai tudung, kat sini saya buka. Saya tak nak hipokrit. Saya, di diri saya, ni diri saya. Saya pun jelaskan diri kita yang sebenar. Saya kata, saya hormati pendirian kamu, saya hormati apa yang kamu faham sekarang, tapi saya nak bagi tahu sikit apa yang saya faham. Diri kita yang sebenar adalah apabila kita jadi hamba Allah. Itulah diri kita yang sebenar. Selagi mana kita tak taat perintah Allah dalam semua yang Allah perintahkan, kita masih lagi jadi hamba dunia. Diri kita sebenar adalah apabila kita jadi hamba Allah. Sebab Allah yang ciptakan kita, Allah paling tahu apakah diri sebenar kita. Apakah sebenarnya diri kita. Asal Allah ciptakan kita dalam rahim, Allah tiupkan roh, sampailah kita sekarang. Tujuannya Allah dah sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk memperhambakan diri kepadaku. Illa liya'budun, untuk menjadi hambaku, untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan kita hidup, untuk jadi hamba Allah. Jadi hamba Allah ini sekian-sekian. Jadi jika kita tidak dapat taat lagi perintah Allah sepenuhnya, bermaksud kita masih jadi hamba kepada dunia. Dan saya doakan kamu satu hari akan faham maksud jadi diri yang sebenar adalah jadi hamba Allah. Itulah diri kita yang sebenar. Kita akan jumpa diri kita yang sebenar apabila kita jadi hamba Allah. Bila kita taat perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah, itulah diri kita yang sebenar. Allahu Akbar.